Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bersiaran sekali lagi pada hari ini dalam CTL Hands-on Online Cluster IPG. Bersama-sama saya pada hari ini Dr. Abdul Hadi bin Madawi selaku moderator anda akan meneruskan siaran pada hari ini. Dan seperti biasa kita ada dua slot. Slot pertama snippet yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, dan seterusnya perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Hafiz Tarmizi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Ya. Baik, kita akan bersiaran sehingga pukul 4.30. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan mulakan dengan snippet terlebih dahulu. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh untuk memulakan acara perkongsian snippet online. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih. Tajuk saya pada petang ni ialah boss versus leader. Kita sentiasa bekerja di bawah satu sistem pentadbiran. Dan dalam satu sistem pentadbiran sudah pastinya kita mempunyai pemimpinnya. Maka kita selalu mungkin tertanya, adakah pemimpin kita itu pemimpin, leader, atau dia merupakan bos? So, saya nak mulakan dengan kata hikmah ini oleh Simon Sinek. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Dan saya cukup percaya dalam kata hikmah ini kerana kita sebagai pemimpin, kita nak memangkinkan pemikiran sebegini. Kita nak staf yang bersama kita, rakan yang bersama kita dalam organisasi untuk dream. Dream di sini tidak bermaksud mimpi seperti mimpi yang kita mimpikan, tapi ini merupakan impian yang kita ada tentang organisasi kita, tentang hasrat kita, tentang matlamat yang hendak dicapai dalam organisasi atau matlamat diri sendiri. So we dream more. Untuk dream more, kita terpanggil untuk learn more, nak belajar lagi. Tapi bila kita belajar lagi, kita sanggup nak buat lebih, do more. Untuk organisasi kita, untuk diri kita pun. Dan daripada situ sudah pastinya kita sentiasa idamkan bahawa we can become more. Become more ni saya nak sebut bahawa it's not only about leadership with title dengan jawatan, tapi juga kepimpinan tanpa jawatan. So, apa bezanya di antara bos dengan leader? Bos ni dia mengarah staff. Kalau leader, dia memimpin staff dia dia melatih staff dia, coach staff dia. Kalau bos, dia bergantung kepada authority untuk nak menggerakkan jentera pentadbiran. Tapi bagi seorang pemimpin, dia akan gunakan pengaruh dia, goodwill dia. Kalau bagi seorang bos, dia mungkin akan sentiasa gunakan menakut-nakutkan orang di bawahnya. Saya boleh ambil tindakan ini, saya boleh ambil tindakan sebegini. Tetapi bagi seorang pemimpin, dia menggerakkan hasrat atau enthusiasm tu, nak ingin buat sendiri dalam kalangan anak buah dia. Kalau bos, dia sebut I. Kalau pemimpin, dia sebut we. Saya mengambil masa yang lama juga untuk membiasakan banyak daripada pendekatan-pendekatan yang disebut ini. Dan saya jangka banyak ia membawa satu perubahan bila kita gunakan istilah we. I think we can do it. Why not you?
why not let's refer, mari kita sama-sama cuba hubungi orang ni dan dapat sedikit pencerahan dan sebagainya. So it's very important. It's nothing about bila kita naik pangkat jadi pengarah ke, jadi pengetua ke, dan kita kata, oh sekarang saya sudah berada di kerusi ini, saya mengarah. Itu adalah pendekatan tahun 60-an kot atau 70-an. Tapi sekarang ia berbeza. Ia merupakan satu revolusi emosional, revolusi emosi di mana kalau kita boleh connect emotionally dengan staff kita, artinya kita boleh menggerakkan organisasi kita. Kalau sesuatu yang berlaku tu tidak berlaku dengan sebaiknya, breakdown berlaku, kita jangan nyatakan kesilapan itu pada sesiapa yang lain. Always take the blame. Sebagai pemimpin, kita ambil kewajipan itu, tanggungjawab itu, dan kita cuba memastikan kita dapat membaiki keadaan. Saya bernasib baik kerana dapat bersama dengan beberapa pemimpin semasa menjalankan tugas. Dan seorang daripada pemimpin ni adalah Datuk Kamaruzaman, ya. Dia TKSU di Kementerian Pendidikan. Bila kami merancang sesuatu, kalau ada satu kesilapan itu berlaku, saya masih ingat ayat dia kata, okay, let's forget about it. Now, what's the way forward? What's the way forward? Dia tidak akan cari, okay, siapa buat ni kesalahan, siapa. No, we do not waste time on that. That is for us to do if it is really needed. Tapi yang lebih penting, what is the way forward? Itu cara dia. Right? Dan banyak cara untuk mengurus mesyuarat saya belajar daripada beliau. Kerana pemikiran dia sangat sistematik. Dan cara dia berfikir, cara itulah dia akan mengolah pengurusan dan kepimpinan. Dia seorang bos tu knows how it is done, tetapi seorang pemimpin boleh menunjukkan bagaimana nak buat. Ini sangat penting dan kita selalu terlupa. Kita senang mudah mengarah, cikgu buat ni, cikgu buat itu, cikgu buat sebegini. But we never get down, turun padang dan tunjuk. A boss uses people, tetapi a leader develops people. Saya cukup suka kalau saya boleh develop people kerana saya tahu bahawa when mereka dapat menghasilkan sesuatu, kita rasa we feel proud, ya? Kita rasa megah tentang pencapaian staff kita. So don't command, jangan bagi arahan, kita ask, kadang-kadang kita bincang dan kita say, bukan go and get it done, but let's go, mari kita buat bersama. So tuan-tuan dan puan-puan, walaupun segala yang saya sebut ni nampak macam perkara yang remeh-temeh, tetapi ingat, ia sentiasa berlaku dalam organisasi. Tapi kita cari jalan tengahnya di antara bos dan leader. Kita nak kata yang to boss around tu memang tak tepat. Tapi sometimes you need to be a boss, but more times, banyak kali anda perlu jadi pemimpin. So you want to be that leader. Right? Next slide please. Dan tambahan kepada apa yang saya sebut ni, saya rumuskan dengan ni, a leader guides you, the boss commands you. Arah, ya. Kita bagi seorang bos, dia menentukan kejayaan berdasarkan impak di atas orang dalam organisasi dia. Kalau seorang bos, dia pilih authority. Saya sebut tadi juga, pemimpin pilih macam mana dia boleh pengaruh anak buah dia. Kalau boleh kita cuba elakkanlah dalam zaman sekarang ni, authority ni kita cuba elakkan. Kita hanya kalau terpanggil benar untuk gunakan authority baru kita gunakannya. Leaders want you to be successful than they are. So kita nak anak buah kita biar lebih berjaya daripada kita sendiri. Kita tidak boleh cemburui anak buah kita kalau mereka percaya. Saya pernah jumpa pegawai atau besar yang datang untuk kursus di IB,
mana dia kata kadang-kadang ada juga ketua ya atau pihak pengurusan yang menyuruhkan borang permohonan pun individu tu. So kenapa kita nak buat sebegitu? Yang terbaik kita nak menggalakkan anak buah kita untuk berjaya lebih daripada kita. And kita rasa seronok bila anak buah kita, orang yang pernah bertugas bersama dengan kita, berjaya. Bagi saya, walaupun saya dah besar, saya tahu bahawa bila saya lihat anak buah saya ni naik pangkat dan sebagainya, saya sebolehnya saya akan hantar mesej kepada mereka untuk mengucapkan tahniah atas kejayaan mereka. So, perkara-perkara macam ni nampak biasa, tapi kita harus buat secara, we must do it consciously. Kita buat dan pastikan kita menggerakkan generasi yang akan datang. Walaupun kadang-kala guru muda atau pegawai yang lebih muda daripada kita. Next slide please. Kita accountable untuk apa, kita mengambil tanggungjawab untuk apa jua yang berlaku dalam organisasi. Saya sebut juga tadi, dan kita tidak menuding jari lah. Sebagai pemimpin, itu cara yang mungkin tidak mencerminkan kepimpinan kita. Right? It is good to know bagaimana sesuatu perkara atau kesilapan itu berlaku. Tetapi akhirnya, kita pemimpin organisasi, kita bertanggungjawab. Dan pemimpin harus biarkan anak buah kita ni rasa mereka berjaya. Macam kumpulan CDL Hands-On ni. Ini merupakan satu kejayaan. Mereka telah meneroka satu alam yang baru, cikgu bantu cikgu, dan kita harap perkara ini bukan saja merupakan satu pentas perkongsian ilmu, tapi ia merupakan satu pentas untuk membina teacher leadership dalam kalangan guru. So, ia membina keyakinan dalam kalangan guru dan juga dalam kalangan pegawai. So, kita tak mau create fear, kita tak mau orang takut. Saya rasa kalau kita boleh buat begini, ramai guru akan tampil ke depan untuk memimpin apa jua projek dan program. So tuan-tuan dan puan-puan, ini saja daripada saya untuk minggu ini. Kita masuk ke slide yang terakhir. Seperti yang saya selalu sebut bahawa no one can hand you experience, but they can hand you a book. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Dan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan kita sentiasa menyerlak, kita harus beri tumpuan bahawa dan ingat apa yang saya sebut ini. It's easier to build strong children than to fix broken adults. It is easier to build strong children than to fix broken adults. So kita sentiasa, minggu lepas saya sebut tentang bagaimana kita nak beri pujian kepada murid-murid kita. Bukan saja pada murid, kita jangan lupa nak bagi pujian kepada guru. Bagi orang yang bertugas di PPD, jangan lupa bagi pujian kepada pihak pengurusan sekolah dan mereka yang bertugas di kementerian. Saya rasa budaya memberi pujian yang tepat adalah satu budaya yang positif. Tuan-tuan dan puan-puan, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya, Cikgu Arif. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh, Nahar Singh di atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Perkongsian yang bertajuk Boss versus Leader. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat kita manfaatkan dalam kerja buat kita seharian. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada slot yang kedua, iaitu pembentangan yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Hafiz bin Tarmizi. Selamat datang Dr. Hafiz Tarmizi. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Baik, apa khabar?
Alhamdulillah, okey je kat sini. Ya. Baik, Alhamdulillah ya. Terima kasihlah kerana sudi datang ke CDL hands-on online cluster IPG dan berkongsi-kongsi dengan para audiens semua. Ya. Ya. Baik, seperti biasa petang ini ya, kita akan bagi ruang pada Dr. Hafiz untuk berkongsi perkongsian yang bertajuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pengajaran bahasa Melayu, ya. Dan kita akan bagi ruang pada Dr. Hafiz untuk memberikan penyampaian beliau, dan seterusnya kita akan bagi peluang kepada rakan audien ya untuk mengemukakan beberapa soalan. InsyaAllah ya pada penghujung rancangan nanti kita akan sediakan link ya, link kehadiran ya. Jadi pada para audien bolehlah tunggu sehingga ke akhir rancangan ya, untuk kita mendaftar kehadiran pada hari ini. Ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Hafiz, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pembentang kita pada hari ini, Dr. Muhammad Hafiz. Ya. Baik, Dr. Muhammad Hafiz uh, bin Muhammad Tarmizi sebenarnya merupakan seorang pensyarah akademik ya, di Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh di Perak ya, dan beliau dari segi kepakaran ya mempunyai kepakaran dalam pengajaran bahasa ya, kepahaman membaca, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan bahasa asing ya. Selain daripada kepakaran dalam pengajaran bahasa Melayu ya, beliau mempunyai pengetahuan ataupun kepakaran ya, dalam Atlas TI. Dan beliau merupakan seorang Atlas TI Certified Trainer ya, dan juga Mendeley Advisor ya, dan juga jurulatih utama UPB MG ya. Dan pada masa yang sama juga beliau aktif ya, sebagai panel kesahan pakar khususnya bagi pelajar PhD dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Sains Malaysia dan juga UKM ya. Jadi dengan pengalaman yang luas ya, saya fikir kita amat beruntunglah pada petang ini ya. Uh, apa dapat peluang mendengar Dr. Hafiz khususnya apa yang ingin dikongsikan berkaitan dengan kepintaran ataupun kecerdasan buatan AI ya, dalam pengajaran bahasa Melayu ya. Baiklah ya, saya dengan ini untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput mempersilakan Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Tarmizi untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan Dr. Okey, baik. Terima kasih kepada sahabat saya, Dr. Hadi, selaku idola saya sebenarnya juga. Ya. Okey, baik. Sebelum saya memulakan bengkel kita ataupun saya adalah sedikit perkongsian saja, saya bukanlah dalam kalangan yang pakar tentang AI. Ya. Tapi saya adalah sedikit pengetahuan yang kita boleh kongsikan bersama-sama. Cuma sebelum saya teruskan, untuk rakan-rakan di luar sana, boleh saya tahu adakah semua mengetahui tentang AI macam ChatGPT atau sebagainya, ataupun masih ada yang tak tahu? Bimbang saya terlaju ataupun ada yang mungkin adalah tahu sikit atau dah tahu banyak. Boleh kongsikan di ruangan chat ke macam mana? Boleh saya lihat sebelum saya teruskan? Okey, ada yang tak tahu. Okey, tak apa. Yang tak tahu pun tak apa. Tak susah pun sebenarnya. Okey, baik. Maknanya hari ini sebenarnya saya akan kongsi secara ringkas dan secara asas sebenarnya. Secara ringkas atau secara asas, tapi saya fikir cukup untuk bantu rakan-rakan, terutama rakan-rakan pendidik di luar sana maupun bukan pendidik mungkin, untuk kita buat satu bentuk bahan pengajaran sebenarnya. Bentuk bahan pengajaran
dalam arti kata yang mudahnya untuk bantu cikgu-cikgu buat bahan secara cepat lah. Itu yang paling senang saya kata. Ya. Dan kita ada sibuk macam-macam kerja dan ada pelbagai macam-macam lah ruang. Jadi saya tak nak bawa masa kat situ. Kita akan pergi dulu lihat secara ringkas tentang apa itu AI ni, dan selepas itu kita akan beralih kepada macam mana kita nak guna AI, dan saya akan perkenalkan beberapa perisian mungkin macam mana nak buat bahan, macam mana nak buat sebagainya lah. Kita akan lihat dulu. Okey, baik. Di sini saya cuba kongsikan dengan rakan-rakan. Saya rasa saya selesa kongsikan terus the whole screen kat sini. Sekejap. Okey, baik. Saya rasa cikgu boleh nampak perkongsian ni. Okey, saya cuba besarkan. Okey, dan saya harap cikgu dapat lihat apa yang ada saya paparkan kat sini. Okey, baik. Itu saya lah. Itu gambar saya lah. Okey, baik. Dan saya, ya betul seperti yang Dr. Hadi maklumkan sebentar tadi, saya merupakan salah seorang pensyarah akademik di IPG Kampus Ipoh. Bukanlah seorang yang pakar dan bukanlah bukanlah hebat mana, cuma saya ingin berkongsi saja. Dan saya terpanggil sebenarnya Dr. Hadi dah jemput lama lah saya untuk bentangkan berkongsi ni, cuma ada kekangan masa, jadi memerlukanlah sedikit masa, dan hari ini kalau boleh secara santai lah, sebab hari dah petang, dan saya pun bekerja dari pagi sampai petang, dan semalam pun ada banyak lagi urusan-urusan di sini. Jadi kalau boleh kita nak buat secara santai, just enjoy apa yang kita cuba kongsikan pada petang ini. Okey, baik rakan-rakan, cikgu-cikgu di luar sana. Okey, yang tajuk kita kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence dalam pengajaran bahasa Melayu. Dan fokus saya untuk bahasa Melayu lah, pengajaran bahasa Melayu. Kita nak gunakan dalam kelas kita, dalam bilik darjah kita. Dan kita akan gunakan AI. Dan AI di sini ada banyak, nanti saya akan jelaskan. Kita kenal dulu dengan AI itu apa dia, kecerdasan buatan lah dalam bahasa Melayu dia. Kalau dalam bahasa Inggeris dia Artificial Intelligence. Okey, baik. Okey, ini antara yang saya baru-baru ni dapat sebenarnya, sijil daripada Microsoft dan juga LinkedIn berkenaan dengan AI, Computer Aided dan Generative AI. Dan itu tak bermakna saya pandai AI, tapi saya cuba kongsikan dengan cikgu-cikgu semua, insyaAllah. Doakan kalau mungkin ada yang lebih pandai lagi daripada saya, cuma saya nak berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana lah apa yang kita boleh buat. Dan saya terpanggil sebab ada rakan-rakan guru di luar sana yang macam terkejut bila saya tunjuk ChatGPT baru-baru ni. Jadi saya fikirkan benda tu dah ramai orang tahu. Jadi saya fikir mungkin kita boleh kongsikanlah di sini. Dan kalau kita lihat di sini, Artificial Intelligence ni merupakan satu ilmu komputer, dan ini bukanlah perkara yang baru sebenarnya. Cuma baru-baru ni saja meletup benda ni. Baru-baru ni saja orang, okey, AI. Dan sebenarnya benda ni dah lama sebenarnya. Dan pelopornya kalau tak silap saya, Alan Turing, kalau tak silap saya. Dan kajian ni bermula dari tahun 1940 lagi. Dan famous, dan penggunaan Artificial Intelligence sejak tahun 1950-an atau 1960-an di Dartmouth, dan seterusnya berkembang dari semasa ke semasa dan sampailah ke hari ini. Dan ke hari ini, dan dia merupakan satu program komputer, dan dia cuba buat cara macam mana berfikir secara macam mana komputer tu, mesin tu berfikir macam mana manusia berfikir. Dan ini bukanlah satu benda yang pelik sebenarnya. Kalau kita patah balik ke sebelum ni, tahun 2000 mungkin, orang mungkin terkejut, Google dan sebagainya. Google, apa ni Google, jangan tengok Google, apa semua. Kita pernah dengar perkara-perkara sebegitu. Dan hari ini kita didedahkan dengan AI. Dan AI ini pun ada baik ada buruk dia, nanti kita kongsikan. Dan AI ini juga rakan-rakan di luar sana, dan saya yakin satu hari nanti di masa hadapan manusia banyak bergantung kepada ini, AI. Seperti mana kita hari ini bergantung kepada Google, dan ini mungkin akan ambil alih Google satu hari nanti. Dan dia bukanlah satu benda yang sama, tapi masing-masing cuba mengejar
peredaran ataupun ialah penggunaan AI ni dan cuba menyebar luaskan dia punya kepenggunaan dia. Okey, baik. Dalam AI, untuk kita belajar pada hari ini, ada dua benda yang penting yang kita kena tahu. Satu prompt dan satu lagi AI tools ataupun alat kecerdasan buatan. Okey, prompt ni biasa biasa rakan-rakan mungkin pernah lihat atau pernah dengar mungkin prompt. Prompt ni ia merupakan satu bentuk arahan. Nanti saya akan tunjuk, jangan risau. Kita akan buat secara saya akan tunjuk secara nyata macam mana kita nak gunakan perkara-perkara ni. Okey, prompt ni dia menunjuk pada arahan atau permintaan, kita yang tulis arahan dan permintaan tu. Dan komputer akan ikut apa yang kita arahkan, apa yang kita minta. Itu kita bagi prompt cara ringkasnya begitu. Secara ringkasnya begitu. Apa kita tulis, kita minta, dia akan bagi. Kita tulis, kita minta apa, dia akan bagi. Yang mana yang pernah guna ChatGPT tu dia akan buat. Tapi hari ni bukan kita nak gunakan ChatGPT, tapi ada juga kaitan dengan ChatGPT dan kita saling berkait benda-benda tu untuk bantu. Macam mana kita nak bina bahan yang baik lah. Bahan yang baik. Dan prompt ini juga dia boleh jadi bentuk arahan, perintah. Mana kita arahkan komputer tu. Kita arahkan perisian tersebut, sistem tersebut untuk dapatkan maklumat ataupun apa saja yang kita mahu tahu, kita minta dekat situ. Okey, itu kita akan lihat sebentar lagi. Okey, baik. Selain daripada prompt, kita ada ini AI tools, alat kecerdasan buatan. Saya cuma bahagikan kepada 3 saja di sini sesuai dengan saya fikir dalam pengajaran guru-guru dalam bilik darjah ataupun saya fikir dalam apa saja bidang kerja, apa saja bidang kerja cikgu, saya rasa 3 ni asas dia. 3 ni asasnya. Model bahasa, gambar, kita akan bermain dengan gambar dan video. Dan zaman sekarang kalau kita lihat video, satu perkara yang biasa sebenarnya. Di TikTok, di Shorts, di Facebook kita dapat lihat dan juga di Instagram. Dan video tu bukanlah satu benda yang kalau zaman 5 tahun ke belakang ni mungkin video tu satu benda, video orang tengok macam malu nak buat bahan apa semua. Tapi kalau kita lihat generasi sekarang ni, perkara tu perkara biasa. Kalau dulu kita berkongsi gambar, dan sekarang ni dia video. Dan akan datang kita tak tahu lagi lah macam mana corak ataupun orang panggil persekitaran budaya budak-budak zaman muda zaman sekarang lah. Okey, baik. Di sini saya kongsikan dengan cikgu ada beberapa, ada banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak, sangat banyak sebenarnya. Saya perkenalkan satu persatu dulu supaya cikgu arif tentang alat-alat yang kita gunakan, yang biasa kita gunakan, yang biasa kita gunakan. Dan ini kita akan gunakan dalam pengajaran untuk bantu kita. Bukan kita nak mengajar, tapi kita gunakan alat-alat ini untuk bantu kita buat satu bahan untuk memudahkan kita untuk mengajar dalam bilik darjah. Okey, saya terangkan model bahasa di sini dan paling famous sekarang ialah ChatGPT lah. Tapi ChatGPT pun sekarang pun untuk pengetahuan rakan-rakan pun dia dah macam dah down sikit sebab ada yang nak ambil alih peranan dia, dah ramai yang nak cuba ambil alih dan dia ada persaingan yang sengit. Dan ChatGPT ni dia punya bukan penerbit, dia punya apa kita panggil, founder dia merupakan OpenAI. OpenAI dia buat ChatGPT dan ChatGPT yang akan saya gunakan sekejap lagi hanyalah ChatGPT 3.5, 3.5. Dan saya nak bagi tahu cikgu juga, ChatGPT ni bukan semua maklumatnya benar. Sama macam Google. Bukan semua maklumatnya benar dan kita kena tapis, kita kena lihat dan dia dapat bantu kita. Dia dapat bantu kita sebenarnya. Terutamanya untuk kita mencari maklumat tentang sesuatu perkara dan sebagainya lah. Jadi ChatGPT ni kita boleh gunakan. Cuma data ChatGPT 3.5 ni dia bukanlah data yang terkini. Sebab tu dia ada 3.5 dan sekarang paling latest 4 dan sekarang mereka sedang buat ChatGPT 5 sebenarnya. Dan itu data, maknanya data yang ada tu yang paling latest, yang paling terbaru ada. Maknanya contohnya ChatGPT 5 tu ada sampai tahun 2003 mungkin. Data maklumat, ya model bahasa atau apa saja data, big data dia tu ada sampai tahun berikut. Tapi kalau 3.5 ni mungkin datanya sehingga tahun 2016 begitu mungkin. Itu pandangan secara mudah, bahasa mudah untuk saya beritahu rakan-rakan lah.
Dan yang sama juga dengan ChatGPT ni ialah Google Bard. Google lah dia punya pelopor dia. Dan lagi satu Microsoft Bing dan Quillbot. Microsoft Bing pun kita kalau ada juga ChatGPT sebenarnya dalam Word. Contohnya kalau kita nak buat assignment dan sebagainya dalam Word tu, dia ada satu kita kena add on, dia panggil Ghost, saya tak ingat Ghostwriter kalau tak silap saya. Ghostwriter, add-on Ghostwriter yang dia akan translatekan sama je macam peranan ChatGPT. Dan ini semua model bahasa sebenarnya. Nak dalam bahasa Melayu boleh, bahasa Indon boleh dan sebagainya. Dan cuma kita fokus hari ini untuk bahasa Melayu. Jadi saya akan gunakan beberapa AI tools di sini, alat kecerdasan buatan ni yang kita boleh guna dalam bahasa Melayu lah. Maknanya kita tak perlu nak gunakan bahasa Inggeris ke nak kena translate, tapi perlulah juga translate sikit-sikit. Tapi saya saya cuba guna bahasa Melayu semaksimum yang boleh, semaksimum yang boleh. Okey, seterusnya selain daripada model bahasa ni juga kita boleh dapatkan maklumat apa semua dan untuk kita bina bahan. Dan seterusnya ialah gambar atau image. Macam mana kita nak buat satu gambar, image, poster, ataupun bahan-bahan dalam kita punya latihan, ada gambar rajah dan sebagainya. Jadi kalau dia ada isu copyright apa semua jadi susah. Jadi bila guna gambar ni, bila generative AI, kita pun tak boleh kata itu kita punya, itu AI. Jadi kita boleh pakai. Dan kita boleh tak ada kita nak kena bayar kat siapa-siapa ke dia punya tu, dia tak ada kaitan lah dengan yang macam lesen atau apa sebagainya tu. Setakat ni kita bebas. Dan kalau cikgu lihat pada gambar yang slide yang pertama tadi, itu salah satu contoh yang saya pakai guna Bing Image Creator. Saya tunjuk semula ni yang sebelah kanan ni. Kalau cikgu tengok kat bawah tu ada simbol Bing saja, saya tak buang. Saya nak tunjukkan yang saya pun pakai gambar macam ni untuk generate gambar. Ini salah satu bentuk gambar generative AI daripada AI untuk macam ni lah, macam slide dan sebagainya. Okey, baik. Saya teruskan lagi. Jadi dalam gambar ni yang paling famous sebenarnya Midjourney. Midjourney. Cuma Midjourney ni dia berbayar. Tapi saya tak nafikan bahawa Midjourney punya keupayaan untuk mengedit gambar, menghasilkan sesuatu gambar yang luar biasa, yang cantik tu memang bagi saya wow lah Midjourney. Tapi tak bermakna gambar-gambar AI tools yang lain tu kita tak boleh nak pakai. Boleh sebenarnya. Contohnya kita ada DALL-E 2 ni pun sama. DALL-E 2 dan ChatGPT ni sama, OpenAI, bawa OpenAI. Dan untuk mudahkan cikgu, kini saya ajar yang mana yang percuma lah, yang tak payah berbayar-bayar bulan-bulan apa semua, tak payah. Yang ni yang free je, yang kita gunakan secara percuma. Yang ini Bing Image Creator. Yang ni kita akan lihat sekejap lagi, Bing Image Creator di sini. Bing Image Creator. Dan untuk video, kita mungkin buat video pembelajaran kita tentang apa saja yang dalam bidang bahasa Melayu dan pengajaran. Kita di sini ada banyak sebenarnya untuk buat video. Cuma di sini ada Lumen 5, ada Synthesia, Clipchamp, InVideo. Ini antara yang famous lah. Cuma kita kena lihat dalam pada AI tools ini, dia ada beberapa AI yang saya fikir kebanyakannya mereka berbayar, tapi kita boleh pakai yang percuma. Maksud saya percuma dengan kadar yang kita boleh pakai berulang kali, kita boleh guna dan dia tak memberi kesan yang terlalu beza. Dan kita bukanlah kata macam videographer dan sebagainya, kita tak perlukan perkara-perkara segitu. Kita tak perlukan benda ataupun benda-benda yang berbayar lah. Maksudnya kita tak perlu bayar untuk satu benda yang kita ada boleh dapatkan secara percuma, dan itu cukup untuk bantu kita dalam menyelesaikan kerja-kerja kita. Dan dalam masa sama mungkin anak murid kita okeylah dengan apa yang kita cuba tonjolkan. Dan saya yakin dan saya juga percaya rakan-rakan juga akan seronok jugalah gunakan AI ni. Okey, baik. Dan yang paling latest sekarang ni, yang tengah meletup sekarang ni dalam dunia AI, Microsoft Copilot and Google Gemini. Yang mana Google Gemini ni dia bukan saja nak gunakan model bahasa macam Google Bard, dia nak gabungkan juga dengan ada boleh buat video, ada boleh image. Dia baru saja launch dan kita akan tengok dia punya
dia punya mungkin lah dia punya kehebatan atau sebagainya dalam masa beberapa bulan akan datang. Dan sekarang ni semua tengah memberi fokus kepada dua ni, Microsoft Copilot dan juga Google Gemini. Antara dua ni. Dan kebanyakan dia orang kebanyakan yang terbaharunya AI tools ni dia cuba berlumba-lumba untuk menggabungkan semua. Maknanya pergi kat sini boleh buat video, sini boleh buat image, sini boleh cari maklumat. Ada. Sekarang dia orang buat. Sebelum ni ChatGPT tak boleh buat gambar, dia tak boleh buat video, dia cuma bagikan kita kenyataan apa yang kita perlukan lah dalam urusan apa yang kita minta dan dia akan perlukan. Okey, baik. Kalau kita lihat Midjourney, dia ada juga dalam bentuk laman web, dia ada juga dalam bentuk yang kita boleh download dalam dalam telefon, dalam smartphone. Dan dua-dua tu kita boleh guna. Cuma kita kena buka account dan dia ada kita panggil apa saya lupa lah. Ada istilah dia, kita nak kena masuk bilik-bilik tu. Saya lupa dah. Tapi yang itu payah. Iaitu advance, bukan lah. Dia intermediate dan advance. Dan cuba hari ini kita nak bantu rakan-rakan kita yang mungkin berminat sebenarnya. Jadi kita cuba pergi secara asas. Dan Midjourney ni memang saya pernah cuba waktu dia bagi percuma dulu, memang gambar dia cantik semuanya. Dan saya fikir dia tak ada masalah pun dengan kalau kita guna Bing. Cuma cara kita buat prompt tadi. Prompt tu main peranan besar sebenarnya. Dan prompt ni nak buat yang terbaik, jangan risau sebab ada bantuan juga. Jangan risau, kita tengok je lagi. Jangan risau. Sebab kadang-kadang orang kata kena pandai prompt. Sebenarnya tak perlulah pandai sangat pun prompt tu kan. Kalau kena pandai itu ini, baik dia tak payah buat AI. Sebab AI ni dia nak memudahkan kita. Dan kalau kita lihat gambar ni, Will Douglas Heaven kata ChatGPT is going to change education, not destroy it. Sebenarnya bukan ChatGPT saja, sebenarnya AI, artificial intelligence ni boleh mengubah macam mana sistem pendidikan. Baik. Seterusnya, ini adakah kita lihat kereta-kereta yang famous di luar sana? Adakah AI boleh digunakan ChatGPT? Dan rata-ratanya kebanyakannya bukan nak mengatakan ChatGPT itu tak bagus. Ataupun AI ni tak bagus. Kebanyakannya ada kat sini, kita boleh tengok dari Harvard University, The New York Times, Bulletin TV3 pun ada kat sini, Universiti tempatan ada juga, dan Elsevier Cambridge University pun, Elsevier antara salah satu yang kalau kita lihat dalam dunia pendidikan, dunia research, antara yang kita antara orang kata publisher yang terkenal lah, antara publisher yang terkenal, yang tersohor dalam dunia ni lah, Elsevier dan Cambridge University pun tak menghalang untuk academic writing, tapi ada cara. Bukan ambil copy paste. Tak. Dia bukan begitu cara dia. Bukan begitu cara. Itu cara yang salah. Sebenarnya itu merupakan plagiat. Kita ada cara yang sebenar-benarnya macam mana nak bantu kita. Ada. Bukan kita just copy dan paste. Bukan. Baik. ChatGPT can be a teacher's best friend. Ya, betul. Dan saya percaya dia akan jadi teacher's best friend. Dan baru-baru ni IPG Campus Ipoh sebelum kita dah buat bersama dengan cikgu sekolah menengah macam mana kita nak gunakan kita panggil perisian dalam pengajaran bahasa Melayu, dan kita perkenalkan kepada mereka ChatGPT. Dan tak sangka ramai yang tak tahu. Dan mereka seronok dan mungkin terhibur, dan saya rasa mereka nampak masa depan yang cerah mungkin dalam dunia pendidikan ni. Baik. Ini kenyataan daripada NQA, dari advisory note bilangan kedua tahun ini, tahun 2023, berkenaan dengan penggunaan AI dalam pendidikan pengajian tinggi lah. Dan saya boleh jurumuskan yang depan saya ni bukannya ada murid sekolah rendah, kebanyakan dah dewasa dan semuanya setaraf dalam pengajian tinggi. Dan apa yang kita lihat dekat sini dalam rumus dalam potensi dan risiko, dan dikatakan kat sini AI generatif, jelah AI tools dan sebagainya itu berpotensi digunakan dalam memudah cara dan mengoptimum proses pembelajaran. Itu betul. Kita boleh optimumkan dan dia memudahkan cara. Macam mana cara dia? Kita kena tengok sekejap lagi. Macam mana cara dia. Dan dalam masa sama kita boleh lihat dalam poin 9, gambar di sebelah kanan
rakan-rakan, dia kata kat sini boleh mengundang juga, mengundang. Sebab kita terlalu bergantung dengan dia, jadi agak susah kalau kita terlalu bergantung. Bukan saja bergantung kepada ChatGPT, bergantung kepada manusia ke, bergantung kepada siapa-siapa pun, kita akan jadi susah sebenarnya. Jadi kalau andai je kita selaku guru terlalu bergantung kepada perisian sebegini, dan kita tak melihat kepada keupayaan kita dalam menyampaikan ilmu, itu saya lihat kurang baik sebenarnya, kurang baik, dan kita perlu mahir dalam bidang kita sebab AI dia tak dapat bantu, dia tak dapat tolong sepenuhnya. Kita yang akan bantu, kita yang akan bantu anak-anak murid kita, anak-anak didik kita. Cuma ini merupakan alat saja. Ini bukan alat, dan dia bukannya merupakan satu sumber rujukan utama untuk cikgu atau rakan-rakan di luar sana untuk menggunakan sepenuhnya dalam kehidupan, dalam pengajaran, tanpa maksudkan sini jangan membelakangkan ilmu itu sendiri. Sebab ilmu itu penting, konten itu penting sebelum yang ini. Yang ini hanyalah cara kita nak menggerakkan, cara kita nak memudahkan pengajaran dan urusan kita dalam seharian. Dan kalau kita lihat daripada MQA ini sendiri, secara keseluruhannya AI ini boleh jadi sumber pendidikan yang baik sekiranya digunakan dengan cara yang berhemah dan bertanggungjawab. Apa maksud di sini berhemah dan bertanggungjawab? Maknanya tadi dah yang saya jelaskan awal tadi, kalau boleh elakkan unsur-unsur plagiarism, plagiat, copy paste, tiru. Kita boleh ambil dan kita ada cara dia macam mana benda ni. Dan kalau tahun lepas tak ada lagi AI detector, belum sedang diusahakan, tapi tahun ni dah ada. Kita nak semak sama ada penulisan tersebut merupakan satu bentuk plagiarism daripada yang menggunakan AI. Ada. Sebab apa? Kita boleh ada sistem tu, dia mudah aje. Sebab sistem tu akan detect satu perkataan yang berulang kali sama. Dan benda tu ada dibaca. Senang di-detect melalui perkataan. Jadi bila ada benda-benda macam ni, jadi mudahlah untuk di-detect bahawa yang ini menggunakan AI. Menggunakan AI. Tapi kalau tahun lepas guna AI, detector tu tak ada lagi. Dia berleluasa sebenarnya. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak, dia dah ada, dan kita perlulah menjaga integriti kita, terutama sama ada kita sebagai pelajar ataupun kaki tangan. Okey, baik. Dan ini kita akan beralih kepada yang seterusnya. Ini antara contoh-contoh yang saya tunjuk dekat cikgu lah. Contoh-contoh yang ada di luar sana. AI tools yang ada di luar sana ada macam, dan ini sebahagian saja. Ini cuma sebahagian saja. Di luar sana ada lebih banyak lagi sebenarnya. Lebih banyak lagi banding yang ada yang saya paparkan di sinilah. Okey, baik. Setakat tu semua cikgu okey, boleh. Setakat tu ada yang kurang jelas ke, atau apa ya? Atau dapat dipening sikit ke? Harap taklah Harap tak Okey, baik. Kita akan lihat, saya nak ajar yang mana dulu kita akan lihat kepada image dulu. Image dulu. Okey, kita akan lihat kepada image, macam mana kita nak buat image. Kita akan lihat satu bentuk macam mana kita nak buat image, dan kita tak payah nak perlukan lesen dan sebagainya lah. Kita guna AI. Kita bantu AI. Cikgu tak pandai lukis pun tak apa, jangan risau. Okey, cikgu boleh buka Google ataupun buka Microsoft Bing atau sebagainya. Okey, di sini saya kongsikan di sini Cikgu boleh nampak kot. Okey. Ini merupakan Microsoft Bing Image Creator. Big Image Creator, kita nak buat gambar daripada sini. Okey, saya harap dapat semua nampak. Saya tak pasti semua nampak ke tidak. Saya nampak. Ya, rakan-rakan saya tak pasti. Saya harap nampak lah apa yang saya paparkan ni, saya kongsikan. Okey, baik. Ini Bing Image Creator. Kalau susah nak cari, boleh saja Google ataupun type Bing Image Creator. Ataupun alamat dia kat atas ni, saya highlight tu, yang itu alamat dia. Dari awal tu sampai kat yang highlight ni je. Itu alamat dia. Kalau nak masuk lah. Kalau nak masuk kat situlah alamat dia. Okey, baik.
Dan kalau kita lihat ni, saya perkenalkan sikit-sikit dulu. Saya kalau boleh saya register tu rakan-rakan buat sendirilah. Dia tak susah pun. Sebab kalau saya nak ajarkan satu persatu macam yang tempoh hari, saya ingat ambil masa 20 minit kot nak ajar untuk register je. Tapi benda ni mudah je. Tak susah pun. Kebanyakan rakan-rakan dah tahu. Register atau sign in with email, Gmail dan sebagainya. Okay, baik. Dari sini kalau kita tengok ini memanglah logo Microsoft Bing dan ni kita lihat image creator power by Dell-E. Maknanya dia power masih lagi menggunakan AI, Open AI. Bawah Open AI. Dari sini. Okay, baik. Yang di sini di sebelah kanan tu ada nombor 95 tu. Okay, nombor 95 tu dia merupakan apa dia? Dia merupakan kita punya point sebenarnya. Point. Point dan sebagainya lah. Point bila banyak kita buat create tu dan situ. Yang pentingnya bukan di situ. Yang pentingnya di sini yang ada tanda kilat ni. Jadi kalau tengok tu saya bawa ke kilat ni. Create image more quickly with booth. If you run out, image generation may take longer. Macam ni ada 99 sebab tadi saya try 100. Dia akan panggil renew. Tiap-tiap kali saya tak pasti tiap hari atau tiap minggu. Tapi dia akan renew. Dia full dia 100. Maknanya kalau yang ini habis, booster lah. Kata maknanya bila kita pakai tu dia cepat nak generate gambar. Jadi bila booster ni habis, jadi gambar tu loading lama. Gambar tu akan loading lama. Kalau yang dah biasa guna Midjourney, dia faham apa yang saya cuba sampaikan. Maksud dia, bila nak generate gambar tu, dia ambil masa lama. Mungkin boleh sempat baca Maggie dan sebagainya buat gambar tu siap. Tapi dengan ada boost ni, dia tak adalah ambil masa yang lama sebenarnya. Okay, kita cuba ya. Kita cuba. Okay, saya guna image Bing Creator semua. Yang mana yang baru sampai mungkin. Okay, cuba kita type di sini. Sekejap, saya type sini. Okay, saya type budak lelaki Melayu makan aiskrim. Simple. Mudah aja. Contoh. Okay, sekarang ni kita tekan create. Jadi kita tunggu kat situ. Dan di sini kalau tengok dia ada tip ni. Light pixel art ni. Yang ini penting ni. Yang ini kita panggil nak bantu prompt ni. Yang ini. Light pixel art. Nanti saya tunjuk apa maksud dia. Ni. Ni contoh lah. Kalau cikgu rakan-rakan luar sana tengok kadang-kadang jari dia terlebih. Kadang-kadang jari dia terkurang kira dulu. Macam ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi satu jari hilang. Ke mana? Itu kadang-kadang itu masalah dia. Itu masalah dia. Tapi ini gambar ni. Orang tak wujud pun sebenarnya. Yang ini tak wujud. Contoh saya tambah lagi kat situ. Contoh saya tambah. Yang tadi tu pixel. Pixel up. Contoh saya tambah dekat belakang. Pixel art. Okay, saya create. Ni search as digital art pun boleh juga. Nanti kita tengok. Saya ubah-ubah. Nampak? Yang ni saya masukkan tadi. Kalau lambat. Ni pixel art. Okay, cikgu. Nampak? Dia ubah. Jadi petak-petak. Kartun macam tu. Macam orang panggil Roblox. Roblox apa. Ni. Ni pixel art. Dan lagi satu. Kita tak nak pakai pixel art. Apa ni pixel art ni? Kita try pakai digital art. Okay, kita tengok digital art dia jadi apa pula. Lama sikit pula dah. Ni The Grizzly Bear. Alah, pun nak baca dah hilang. Tapi itu tadi panduan. Okay, ni contoh kartun. Nampak? Ni digital art. Nak buat poster ke apa dalam pengajaran pun semua boleh. Okay, contohlah kita tambah, kita pilih satu gambar. Saya nak pilih gambar mana. Mana yang cantik. Yang inilah. Contoh, saya pilih satu gambar. Kita tekan gambar tersebut. Okay, kat sini boleh download. Boleh save dan sebagainya. Boleh share kat sini. Dan bawah ni biasanya ada logo lah. Bing. Logo Bing. Okay, contohnya kita tengok. Gambar ni cantik. Dan kita nak ubah. Nak masukkan dalam pengajaran kita. Dalam pengajaran kita. Okay, custom kat sini. Customize. Okay, kita tekan customize. Dia bawa satu tempat lain. Microsoft Designer. Kat sini kita edit lah maksudnya. Okay, sini kita edit. Dia tak habis loading lagi. Itulah. Ini ambil masa sikit. Rakan-rakan biasalah kita bergantung dengan internet.
Okey, baik. Contoh kat sini, ini gambar yang kita dah ambil tadi. Ini gambar kita dah ambil. Dan ini contoh. Contoh di belah kanan ni dia akan tunjuklah contoh-contoh yang sesuai dan apa yang kita boleh generate. Nampak tu? Dia tunjuk contoh-contoh. Contoh-contoh. Contoh saya tulis kat sini. Contoh saya buat. Ini contoh je. Okay, generate. Okay, belah kanan tu cikgu akan lihat hasil dia nanti. Oh, kenapa dia tukar ni? Okay, sekejap sebelum saya pergi ke belah kanan. Okay, cikgu nampak tak ni? Click to try this suggestion. Click and support. Ini prompt ni. Ini kita panggil prompt. Yang tu saya kata tak payah pandai prompt. Tak apa, ni. Yang ini ni, kita boleh tekan. Kita boleh tekan. Sekejap, saya tekan. Okay, kita try dulu yang ni. Sekejap, tadi saya betul. Kejap lagi kita akan betulkan gambar tu. Okay, apa yang akan jadi sebenarnya? Oh, lama pula sebab prompt panjang sangat. Okay, expand your vocabulary. Sepatutnya dia tak payah expand your vocabulary sebab semalam saya buat elok je bahasa Melayu. Ni tiba-tiba jadi bahasa Inggeris semua. Itu kelemahan Bing sikit lah. Itu kelemahan Bing. Maknanya dia fokus kepada bahasa Inggeris kebanyakannya. Tapi boleh je kita ubah. Kita boleh ubah. Contohlah saya buat kat sini. Geram pula dia tiba-tiba degil. Tak ikut arahan. Kan? Okay. Okey, itu contoh kata adjektif. Jadi dia dah buat bukan satu kita poster kat sini. Combo. Maknanya kita nak ajar mungkin murid tentang warna putih. Kita nak ajar mereka tentang rasa. Benda abstrak macam manis dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu contoh lah gambar. Ada banyak lagi kalau cikgu nak pilih yang ini pun cikgu kata, oh mana cantik. Contohnya cikgu kata, oh yang ini okey ni kata adjektif ni. Okey, cikgu ambil. Dia masih lagi boleh ubah lagi. Dia boleh ubah lagi. Dia boleh ubah. Tak ada masalah pun. Okey. Yang ini tentang gambar. Yang ini tentang gambar. Macam mana kita nak generate gambar tersebut. Okey, baik. Kita tutup gambar ni. Okey, ini sebenarnya kalau kita lihat dekat sini, dia boleh sambung lagi kat sini. Prompt ni dia boleh jadi sepanjang-panjang yang boleh. Di sepanjang-panjang digital art using light. Contohnya kita bagi tahu digital art. Atau kita kata gunakan kamera apa sekarang SLR, Canon apa semua. Dia akan ikut betul-betul. Dia akan ikut prompt yang kita arahkan. Cuma kita kena kita kena pandai untuk arahkan dia. Dan kita tak nak kita perlu juga ada sedikit pengetahuan tentang orang kata apa tentang bidang fotografi lah sikit tentang fotografi tapi hari ni dah lah belajar pasal AI, takkanlah kita nak kena tahu segak semua benda kan. Maknanya apa yang saya dah cakap ni AI kan aja ataupun Google je macam mana kita buat prompt untuk gambar yang cantik. Sebab kalau kita lebih kepada sini saya tak sempat nanti nak tunjuk yang lain. Tapi paling tidak asasnya cikgu-cikgu begini dan cikgu boleh macam-macam buat dengan dengan perkara ni dan cikgu boleh edit dan sebagainya. Okey, ini gambar dan ini pun rakan saya juga pun yang tolong sebab kita ada terlibat dengan nak buat buku dan sebagainya. Jadi kita ada nak cari gambar tu, kami pun gunakan Microsoft ni. Okey, baik, seterusnya selain daripada Microsoft Bing, kita akan masuk kepada seterusnya yang ini pula. Okey, ini Lumen 5. Ini kita nak buat video. Okay, ini Lumen 5. Cikgu kena register, masuk dan sebagainya. Tapi ini Lumen 5. Okay, apa yang menariknya Lumen 5 ni? Okay, saya terus tunjuk cikgu tak apa saya tunjukkan macam mana kita nak buat bahan slide. Bukan slide, kita buat video pengajaran. Okay, klik new video di sini.
Okey, dah dapat cikgu. Cikgu akan pilih mana-mana saja yang cikgu sukalah. Yang ada kat sini, yang dah tersedia kat sini. Cikgu boleh pilihlah mana-mana saja design atau sebagainya ni. Cikgu bolehlah tekan preview apa semua. Dan cikgu tengoklah yang mana yang cikgu suka. Corak-corak dia, apa semua pattern. Okey, tak apa. Kita ambil satu. Kita ambil yang inilah awal-awal mudah. Okey, ni dia bagi preview. Dan di sini cikgu, dia ada contoh. Cikgu nak video tu saiz yang macam mana? Yang macam ni ke? Yang segi empat sama ke? Ataupun menegak macam handphone ni ke? Atau macam ni? Dan kita pilih yang inilah untuk paparan komputer. Okey, kita tekan use this template. Okey, di sini ada dua pilihan nak upload atau ni. Tentulah kita akan guna AI script. Buat apa nak susah-susah? Ni je. Tekan je transform your text into video. Jangan risau, tekan je. Okey. Baik, nampak di sini paste your URL here. Okey, sekarang ni kita tekan Google. Okey, kita cari tentang kata kerja. Okey, nampak sini ada kata kerja. Okey. Kita ambil ni apa ni? Okey. Tekan je lah yang ni. Okey, yang ini. Okey, cikgu ambil alamat dia. Okey, cikgu ambil alamat dia. Okey. Cikgu pergi balik kat sini. Cikgu paste balik alamat dia. Okey. Dan tekan import. Okey, sekarang buat kopi dulu. Tunggu ke, tengok Facebook sekejap ke, tengok Instagram sekejap ke. Dia akan buat untuk kita. Tunggu sekejap. Okey, dah siap sikit. Okey, kita tengok je. Tak payah tengok pun tak apa. Ni, okey. Bawah ni nampak continue with AI. Okey, kita tekan je continue with AI kat bawah. Okey, yang ni dia tunjuk dia punya kita panggil apa lah. Kalau dalam skrip tu kita panggil dia macam, kalau sini dia kata script composer lah. Kalau dalam papan, kita panggil macam papan cerita. Kita panggil papan cerita. Yang ini, okey, cikgu tak tahu nak buat apa ni, apa ni. Tak apa. Cikgu tekan je, ataupun rakan-rakan tekan je continue. Continue kan aja. Okey, ini dia tunjuk, ni duration, masa dia. Cikgu boleh ubah sebenarnya. Nak patah balik, back. Patah balik. Okey. Tak apalah. Nanti pening pula. Saya pun risau juga pening lagi. Internet ni tengah-tengah laju ni. Saya tak nak kacau. Okey, sekejap. Convert to video. Okey. Sekarang kita tunggu. Dia buat kerja. Dan kita nampak sini generating your video one moment please. Okey. Cuma saya harap okey, sini. Okey, baik Okey, di sini rakan-rakan sekejap. Sebab saya ganggulah panel ni. Saya nak tekan. Okey, dekat sini bila tengok kat bawah, bawah dan sebagainya, itu yang dia dah buat. Itu dia boleh. Okey, preview, try preview. Nampak di bawah. Ada lagu lagi. Oh, dia tak keluar, tak nampak kat sini. Siang cikgu. Okey, kita try sikit kenapa dia tak keluar. Okey, tu contoh. Tu yang hasil dia. Okey. Kadang-kadang macam itulah. Ni saya kena pause okay. Saya harap rakan-rakan boleh nampak video ni. Saya nampak. Saya risau dekat rakan-rakan dia hang. Okey.
Itu contoh, dan kalau cikgu tengok jangan buat macam tu terus je bagi kat anak murid, jangan. Ada lagi. Okey, baik. Kita lihat di bawah. Okey, bukannya tak boleh edit, boleh edit jangan risau. Cuba saya suruh next tadi supaya tenang. Okey, tengok sini. Mencuci, menendang, menjala. Kalau tengok gambar kat belakang ni, tang mana mencuci, tang mana menendang, tang mana menjalanya. Tak ada kan? Jadi cikgu tekan kat gambar tu. Jadi kat sini, kita tekan kat situ. Kita akan tukar kat sini. Tengok dalam bahasa Melayu boleh tak dia? Tak ada pula. Okey. Okey, clean dish kat sini mesin, kita ambil gambar. Okey ni, mencuci. Okey, free pun. Okey, kita ambil seret dia kat sini. Tukar. Nampak kat belakang? Dia dah tukar. Jadi, adalah kaitan daripada yang tadi tu. Kan, gambar menap, mana ada kat sini menap. Jadi kat sini maksud saya kita tengok lagi bawah. Okey, contohnya ni, padang bola, menanam bola di padang bola. Ni padang pasir ke, padang kuari ke, mana ke ni, tak tahulah ni. Okey, jadi tukar. Apa, try tekan football. Nak ringkas, nak mudah. Kalau ada. Oh, pula dah. Jadi macam tu. Ni biasalah kita main macam tu soccer. Kalau saya salah je, cikgu betulkan Okey, jadilah contoh. Kita ambil, kita tukar kat sini. Gantikan dia. Internet jangan. Okey. Tu belah adalah padang bola. Tu kaki Hashim lah tu. Itu maknanya kaki Hashim. Okey. Dan begitulah juga seterusnya cikgu sampailah ke bawah rakan-rakan semua dan kita lihat yang ni sama menyanyi, tapi gambar belakang tu tak tahu itu gambar orang terjatuh ke apa, saya tak pasti, tapi boleh cuci, boleh tukar sama ni Umar menyanyi sambil makan. Jadi kat sini dia menyanyi sambil makan. Okey, tulis je lah sing while eating, contohlah contoh cari gambar yang elok-elok sikit untuk dalam bilik darjah. Kita akan tengok biasanya gambar lelaki lah kita ambil ni, gambar orang putus cinta ni. Untuk jawab telefon. Cikgu pilih lah yang nanti contohnya saya ambil yang ni. Saya letak dah, tak mana dia nyanyi tu tak apalah. Tapi ada orang kata ada kaitan dengan ayat contoh kita bagi tadi tu. Itu yang penting. Itu yang penting. Okey, dan seterusnya yang ni contohnya tadi pengemis. Kat situ belakang tu bukan pengemis tu. Tu bukan pengemis. Jadi cikgu boleh ubah. Cikgu boleh ubah ikut keselesaan cikgu, ikut apa yang kita nak ajar pada hari tersebut lah. Jadi kena revise balik, tengok satu persatu ulang dan kita akan betulkan mengikut kesesuaian. Kalau mereka berdua asyik buat tapi gambar belakang ni seorang je, cikgu tukar lah kat sini. Yang ni saya rasa memang kena perlukan bahasa Inggeris. Yang ni perlukan bahasa Inggeris. Dan untuk tujuan itu kita perlu guna chat GPT lah. Kalau cikgu tak mahir boleh lah guna Google Translate. Tapi dalam sama boleh juga kita guna chat GPT. Okey, baik. Yang di sini juga cikgu-cikgu, rakan-rakan di luar sana. Yang ini semua kita boleh edit. Ini kita boleh edit font nak macam mana, warna apa semua. Dan kalau saya nak ajar semua ni tak cukup masanya. Tapi saya yakin rakan-rakan di luar sana kebanyakan yang proaktif. Dan saya harap semuanya nampak jelas, nampak mudah, janji senang nak ajar. Itu paling penting. Jadi senang nak ajar. Okey. Okey, baik. Di sini kita ada beberapa papan cerita, keseluruhan papan cerita kat sini maknanya kita ada lebih kurang 13. Ada 13 papan cerita. Cikgu boleh duplicate yang sama, letak kat bawah dan sebagainya. Dan di sini panel-panel masa dia ataupun dan macam mana lah video tu kita nak olah ikut kesesuaian kita.
Iaitu saya bagi ruang dekat cikgu untuk cikgu explore sendiri, belajar sendiri supaya cikgu lebih mahir daripada saya, dan satu hari nanti cikgu boleh ajar saya. Saya tunjuk yang asas je, bukan saya simpan kuku ke apa ke, tidak. Saya cuba tunjukkan yang asas, yang saya nak bantu cikgu-cikgu kat sana macam mana kita buat. Yang ini pun yang ini cara paling mudah. Ada cara yang lain lagi, cikgu sebenarnya boleh je. Cikgu boleh saja apa, kita kata buat papan cerita sendiri, masukkan gambar sendiri. Tapi saya fikir yang itu kalau rajin boleh. Kalau tak rajin, inilah cara dia. Kan? Nak buat apa susah-susah. Kita ambil yang dah dibuat siap-siap, kita tukar saja. Kita tukar saja. Macam ni gambar perempuan ni kita tukarlah. Nak letak gambar cikgu pun tak apa. Kan? Letak upload je. Kat sini ada. Sini ada GIF, ada macam-macam gambar kartun dekat sini. Ni cikgu boleh upload dan sebagainya. Yang ini upload ni maknanya kita masuklah daripada bahan yang kita ada. Yang ini apa yang kita dah pakai sebelum ni. Jadi kat situ. Dan kita boleh preview lagi sekali, dan muzik tu pun kita boleh tukar. Cikgu, muzik tu pun kita boleh tukar muzik tu ikut apa yang cikgu suka lah, lagu apa. Kalau cikgu ada lagu sendiri, cikgu boleh tukarlah dengan lagu cikgu. Ulit Mayang ke, lagu Melayu ke, kan, ataupun muzik yang lebih santai dan sebagainya, ataupun nak rasa gairah sikit ke, nak energetik sikit, bertenaga tu, cikgu boleh. Cikgu boleh, saya fikir boleh masukkan video tersebut. Okey, cikgu, yang terakhir sekali, ChatGPT. Yang terakhir, okey. ChatGPT kat sini, ini 3.5, tengok kat atas ni, dia tulis 3.5, dan ChatGPT 4, the lock dekat situ. The lock kat situ. Okey. Contohnya lah, saya pakai, mungkin ada dalam karangan di luar sana yang bukan bidang bahasa Melayu, tapi kena ajar bahasa Melayu. Nak tanya siapa pun tak tahu. Okey, contohlah. Kita type saja. Apa itu kata kerja? Bagi je arahan. Ini kita bagi prompt lah. Apa itu kata kerja? Okey, kat situ dia dah keluar jawapan. Jawapan dan siap contoh lagi. Dan tengok betul-betul itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Okey, bila bahasa Indonesia, apa yang kita nak kena buat? Okey, tekan lagi satu. Jangan lupa bahasa Melayu Malaysia. Okey, tekan je. Dia akan buat untuk kita lah. Dan saya tak nafikan ada saja benda-benda yang kita tengok bahasa Melayu ke ni, tak, itu kita panggil model bahasa. Dia ambil apa saja yang ada dalam internet ni, yang data yang ada dalam ni, dia akan bagi, dia akan buat. Dan kita boleh tanya apa-apa saja kat dalam ni, dan yang ini cikgu pun boleh contoh. Tu ayat saya bahasa Inggeris British, translate kan. Saya bagi arahan kat dia. Ni dia tak ada lah translate bahasa ni, dia maknanya dia tukar tu bahasa tu kepada bahasa Inggeris British punya slang. Jadi itu contoh. Dan cikgu banyak boleh buat contoh lah. Saya tunjuk kat cikgu yang mana yang belum tahu. Yang dah tahu tu dia mungkin dah nampak benda ni biasa. Contoh lah, saya bagi luar bidang, ataupun adalah kaitan sikit kot mungkin dengan bidang. Saya cuba. Cara masak patin. Patin masak tempoyak. Biarkan je. Pandai-pandai lah dia. Pening. So, bahan-bahan dan sebagainya. Ini antara contoh lah. Yang contoh yang kita boleh ambil. Dan kita boleh bawakan dia kepada bentuk slide dan bentuk gambar tadi. Maksud saya dalam bentuk gambar saya tadi, mungkin cikgu boleh tulis tak situ prompt untuk satu gambar bentuk digital, untuk SLR, pakai kamera SLR dan sebagainya itulah. Saya pun tak pasti dia punya istilah sebenarnya. Tapi itu antara contoh-contohnya. Apa saja cikgu nak tahu pun boleh kita carikan di sini. Contohnya faedah kemalangan. Pula mana ada kemalangan, ada faedah kan? Faedah apa ya? Faedah membaca. Contoh. Dan sini kita tengok
dia kena bagi point dan sebagainya lah. Dan kita tak nak dia buat dalam bentuk point. Okey. Kita nak dia dalam bentuk perenggan. Okey. Kita bagi je beda dalam bentuk perenggan. Tu dia dapat dalam bentuk perenggan. Okey. Cikgu. Rakan-rakan di sebelah sana. Okey. Dan apa yang kita buat hari ini, apa yang saya paparkan hari ini dengan ChatGPT, dengan Lumen 5 dan juga apa tadi? Bing Image Creator. Dan apa yang kita buat ini, ada paparkan sini yang tengok ni. Ini pun saya tunjuk ni, orang badan bahagian kesihatan, ergonomi dan sebagainya tu, saya ada paparkan dekat sini. Okey, ini antara contoh-contohnya lah. Dan saya harap ada sedikit sebanyak dapat bantu cikgu untuk bantu mengajar secara ringkas, secara orang kata mudah nak buat bahan bantu mengajar, buat video, buat gambar dan sebagainya tanpa memikirkan kos. Pendek kata menjimatkan kos lah. Saya suka secara santai yang petang-petang ni. Jadi masa dah menunjukkan pukul 4 sebenarnya. Jadi berikut antara perkongsian dan mungkin saya boleh serahkan juga kepada moderator atau kita nak lihat andai kata ada apa-apa soal jawab ke selepas ni mungkin. Baik, terima kasih Dr. Hafiz atas perkongsian yang cukup menarik pada petang ini. Jadi saya bukalah kepada audiens semua untuk mengemukakan soalan. Boleh tanya terus atau tulis soalan pada ruangan chat. Okay, Assalamualaikum Dr. Hafiz. Salam. Ya, terima kasih Dr. Adi bagi peluang untuk tanya soalan. Menarik lah. Saya tertarik dengan maklumat yang diperolehi hari ini Tahniah. Saya pun tertarik juga. Harap ada lagi lah next time kan untuk 2.0, 3.0 kita lah. serahkan dekat Dr. Hadi untuk advance-nya tu kan. Okey, Dr. Hadi. Begini, saya mengajar subjek ASK di sekolah. Okey, kebanyakannya kita main dengan coding lah. Coding kan. Dalam ChatGPT tadi, boleh tak kita untuk dapatkan coding dia tu untuk suatu inovasi yang kita nak buat lah. Okey, baik. Untuk coding ni, Dr. Hadi jawab saya jawab. Kita Dr. Hafiz dululah. Okey, baik. Yang saya, dia sebenarnya kita ada perisian AI untuk coding dan ChatGPT dia tak ada perisian untuk coding tersebut sebab dia model bahasa. Cuma saya bulan ke-3 bulan lepas saya ingat dia ada satu perisian dan dia memang gunakan AI untuk coding, untuk buat game, untuk bina game dan dia ada generatif, dia generatekan coding tu untuk kita dan daripada situ kita kata contohnya ada anak murid kita masuk pertandingan inovasi dan sebagainya, dia nak buat hasilkan game sendiri ataupun cikgu sendiri buat gamifikasi contohnya dalam gamifikasi bahasa dan sebagainya. Dia ada satu, saya tak ingat lah, nanti saya kena cari balik. Tapi memang ada, tapi bukan di ChatGPT jawapan dia. Bukan di ChatGPT dan dia ada perisian dia tersendiri yang dia akan generate sendiri coding tu dan kita akan copy paste kat situ dan dia akan hasilkan apa yang kita minta lah. Sama ada permainan video dan sebagainya. Dan ChatGPT dia model bahasa. Kalau letak coding kat situ pun dia jadi coding jugalah. Dia takkan generatekan game tu, dia takkan buatkan gambar ke apa ke, tidak. Jadi ada satu perisian yang lain yang itu mungkin akan datang kita akan kongsikan sebab saya sendiri pun dah lupa dia punya nama. Sebelum ni saya ingat, saya dah lupa dia punya kata perisian tu. Maknanya walaupun kita tak pandai coding tapi komputer buatkan kita coding ikut arahan kita dan dia pastekan sahaja kat dalam perisian tersebut dan game tu terus siap. Ada. Jawapan dia ada tapi bukan di ChatGPT. Okey, terima kasih Hafiz. Okey. Ya, sama. Ya tadi. Baik, saya ingat kita buka lagi satu atau dua soalan. Okey, semua boleh faham. InsyaAllah. Ada soalan boleh tanya. Jangan risau. Santai-santai je.
Saya harap jelas lah kot ya. Saya cuba bagikan yang secara asas dan kita sama-sama boleh guna tanpa sebarang kos. Itu yang paling penting lah. Dan dalam masa ini kita boleh gunakan dalam pengajaran. Ya betul. Perlu explore sendiri. Saya bagikan dia punya, orang kata saya bagikan dia batang pancing je. Jadi rakan-rakan di sana boleh explore sendiri dan cuba mungkin insyaAllah lebih mahir daripada kami di sini. Itulah. Betul Dr. Adi. Ya, ya. Ada yang kata, thank you doktor. Kata, dah try, menarik kata. Okey, mungkin ini ada satu lagi soalan ni dari Jennifer Tan. Okey, bagaimana Ah, letakkan muzik bersama dengan ya. rakaman gambar atau video. Okey. Kalau kita lihat pada Lumen 5 tadi, sekejap saya buka balik Lumen 5. Cikgu. Mana nak button kongsi saya lupa. Share. Mana dah tadi share? Okey, sekejap saya sharekan skrin saya semula. Okey, baik. Di sini kan yang tadi kita dah buat video apa semuanya. Cikgu ni kat sini. Belah kiri sekali ni. Music. Jadi boleh pakai dan tukar. Apa saja muzik boleh letak. Ada muzik ataupun gambar apa ni, ada lagu cikgu sendiri apa semua. Cikgu nak letak pun boleh. Cikgu reka lagu, buat kata tanya, buat lagu. Jadi cikgu recording sendiri ke apa semuanya. Cikgu boleh upload sendiri. Boleh upload muzik cikgu sendiri. Kalau tak, cikgu carilah di sini. Dan di situ tempat yang untuk kita apa? Kita cari tadilah. Itu. Boleh harap dapat bantulah. Okey. Saya Ada buka satu sekejap. lagi soalan Dr. Hafiz. Ya. Apa je soalan dia? Soalan dari Okey. C. Kalau boleh ke kalau kita guna AI untuk semak karangan pelajar. Contoh untuk kena pasti kesalahan tata bahasa dan cara betulkan salah tu. Okey, baik. Sebenarnya untuk menyemak tata bahasa dan betulkan salah tu. Okey. Kalau nak semak karangan ni, kalau sumber rakan yang bertanya tu, kalau sumbernya daripada teks, daripada bentuk teks, maknanya kita tangkap gambar, masuk upload dalam komputer. Dia ada beberapa cara, tapi cara dia renyah sikit. Kawan saya pernah beritahu, kena tukarkan dalam bentuk OCR dan sebagainya untuk tu. Tapi kalau dalam bentuk PDF contohnya, ataupun dalam dia jawab secara online guna Google Form apa semua, saya rasa guna Word pun boleh sebenarnya. Sebab kita ada bahasa Melayu kat situ untuk semak di situ. Dan untuk mencari kenal pasti kesalahan tata bahasa tu, Word tu boleh. Word dia kita cari dekat Word tu, contohnya sekejap saya buka. Baik, kita masih ada masa lagi ni, ya. Kalau ada sesiapa yang nak bertanya ataupun berkongsi-kongsi pengalaman, ya. Okay. Saya kongsi sekejap skrin. Baik, sampai itu juga nak saya maklumkan, ya, pada ruangan chat itu telah dikongsikan pautan kehadiran, ya. Bolehlah apa tu uh, isi apa nama ni maklumat yang diperlukan untuk e-sijil, ya. Okey, baik. Saya kongsikan dengan cikgu. Okey, ini orang kata apa? Boleh nampak kot Duk tadi nampak Duk tadi? Dalam proses, belum keluar lagi. Oh ya. Okey. Okey, dah keluar. Okey, baik. Untuk cek tata bahasa, bukanlah tata bahasa sangat. Kat sini ada language, set profile language. Kat sini ada Malay Malaysia. Ramai orang tak perasan yang ni. Kalau tak ada, cikgu kena kita kena install dia. Kena masukkan dia, guna cikgu kena Google kot. Saya pun dah lupa cara dia. Macam mana masukkan. Tapi memang ada Malay Malaysia kat sini. Jadi kita akan semak contoh highlight semua tu, kita akan semak guna ini. Okey. Itu dari segi kata perkataan. Sama ada perkataan yang salah atau sebagainya. Belum masuk tata bahasa lagi untuk perkataan. Okey.
Dan saja saya nak buka yang word ni untuk soalan cikgu tadi, adakah kita boleh semak tata bahasa pelajar tersebut, sama ada kita boleh semak tata bahasa pelajar tersebut, kesalahan tata bahasa itu. Okey, jawapan yang saya ada untuk rakan yang bertanya, jawapannya tak ada. Jawapannya tak ada. Sebab lebih-lebih lagi dalam bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi dalam bahasa Melayu. Memang jawapannya setakat ni saya tak jumpa. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi yang berkenaan dengan penggunaan AI nak semak karangan. Cuma untuk bantu rakan yang di luar sana, itu salah satu contohlah bentuk perkataan. Cuma kalau nak menyemak daripada susunan perkataan daripada subjek, predikatnya, ayat, songsang ke atas sebagainya tu belum ada. Dan diharapkan satu hari nanti mungkin ada lah. Diharapkan satu, sebab dia melibatkan satu bentuk data yang besar. Dia melibatkan corpus, dia melibatkan big data dan sebagainya, dan macam mana penggunaan data tu. Jadi ambil, mungkin akan datang ada. Mungkin datang, tapi sekarang ni tak ada. Okay, cuma di sini, word di sini saya nak tunjukkan dekat cikgu. Dia hang pula. Kalau cikgu tengok kat sini ni, ghostwriter education. Yang ini saya masukkan tadi tu dalam awal tadi, ghostwriter education ni. Dan di sini kita akan gunakan, okay, kita download. Okay, yang ni. Yang ini kita akan gunakan untuk menulis. Dan cikgu akan explore lah. Yang ini kena add on. Cikgu kena add on, tambah dekat mana tadi, saya lupa dah. Cikgu Google je, cikgu tekan add-on Ghostwriter Education, dia akan bawa cikgu kat sana, dan cikgu akan, dia sama macam ChatGPT, cuma beza dekat sini, tengok dia ada intonasi bahasa yang nak kena kita olah-olah. Cuma kat sini cikgu, ini hanya untuk bahasa Inggeris. Saya tak pasti untuk bahasa Melayu ke tidak ke. Saya rasa bahasa Melayu saya cuba hari tu tak ada, tak boleh. Dia untuk bahasa Inggeris tu okey. Untuk bahasa Inggeris tu tak ada masalah. Okey, baik. Harap dapat berbantulah. Maaflah, memang setakat yang saya tahu memang tak adalah untuk tata bahasa Melayu tu. Okey, ada lagi soalan yang mungkin boleh kita kongsikan sama-sama yang ingin bertanya dan sebagainya? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya dengan ini menjemput sekali lagi Dr. Hafiz Tamizi untuk membuat rumusan lah, rumusan tentang apa yang telah dikongsikan pada petang ini. Dipersilakan Dr. Hafiz. Okay, terima kasih kepada Dr. Hadi. Okey, baik, apa yang cuba kita ringkaskan, apa yang kita cuba kita grab pada hari ini, dia merupakan salah satu saja pemudah caraan cikgu lah untuk kita mudahkan penyediaan bahan bantu mengajar. Walau bagaimanapun perlu kita ingatkan juga bahawanya sumber ilmu tu tetap pada guru tu. Sumber ilmu tu tetap pada guru tu, dan guru tu perlu mengenal pasti. Walau sehebat mana teknologi pun, dia tetap bergantung kepada manusia. Even kalau AI ni kita tengok canggih macam mana pun, dia tetap bergantung kepada manusia, sebab manusia yang akan letakkan prompt tu, arahan tu. Jadi walau bagaimanapun, macam kita pernah dengar sebelum ni, memanusiakan teknologi. Memanusiakan teknologi. Teknologi ada, tapi kita memanusiakan teknologi tersebut. Dan perlu diingat, apa yang kita kongsikan pada hari ini dan ada manfaatnya, saya harap ada manfaatnya untuk rakan-rakan guru, dan kalau boleh gunakan apa yang kita kongsikan ini untuk kebaikan bersama, dan cuba sebarluaskan apa yang kita peroleh pada hari ini, dan moga ada manfaat, dan mungkin kita akan jumpa untuk sesi yang akan datang. Okey, itu saja. Salah silap tu saya minta maaf lah. Andai kata saya tak dapat membantu lebih kurang tu, saya minta maaf, dan cuba perbaiki pada masa akan datang. Dan terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Dr. Hadi jemput saya pada petang ni. Terima kasih banyak. Okey. Okey, saya bagi pihak CDL mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hafiz, Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Tamizi di atas perkongsian yang sangat menarik pada petang ini. Mungkin kita kalau ada peluang kita akan jemput lagi lah untuk perkongsian yang akan datang. Terima kasih. Baik, kepada sidang audiens semua, penonton, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi bersama-sama kita dari awal hingga ke akhir rancangan.
Semoga apa yang dapat kita dengar, kita berkongsi dengan Dr. Muhammad Hafiz dapat kita memanfaatkan dalam kerja buat kita, ya, khususnya dalam kerja kita mengajar, ya, melaksanakan PDP, ya. Jadi slot kita petang ini CDL hands-on cluster IPG telah pun sampai ke penghujung rancangan, ya. Saya dengan ini menangguhkan dulu, ya, CDL pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Jadi terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.